Assalamualaikum. Saya daripada Kumpulan 7 akan menerangkan tentang penglibatan komuniti dalam pemeliharaan warisan. Langkawi merupakan permata bagi negeri Kedah yang terletak di Selat Melaka. Ia mempunyai 99 pulau yang terdapat di sekelilingnya dan 5 pulau kecil yang hanya dapat dilihat ketika air surut. Langkawi merupakan pulau besar yang mempunyai sekitar 64,792 penduduk dan satu-satunya pulau lain yang mempunyai penghuni ialah Pulau Tuba. Setelah berakhirnya sumpahan Masuri selama 7 keturunan, Perdana Menteri Mahathir Mohamad telah mengubah masa depan Langkawi pada 1986. Kini Langkawi telah menjadi sebuah pusat pelancongan yang pesat dan telah menerima lebih daripada 3 juta pelancong setahun. Pelbagai pihak seperti Lembaga Pembangunan Langkawi, UNESCO Global Geopark, Panorama Langkawi dan pihak komuniti telah berganding bahu dalam mencipta kejayaan Langkawi sehingga direkodkan dalam sejarah negara. Antara program-program yang telah berjaya dilaksanakan oleh Langkawi ialah 5. Ironman Malaysia, Lead Tour di Langkawi, Royal Langkawi International Regatta dan banyak lagi. Lembaga Pembangunan Langkawi dan UNESCO Global Geopark menggalakkan sokongan dan kerjasama kepada semua pihak untuk bersama-sama memelihara dan memelihara warisan yang terdapat di Langkawi. Penghuraian lebih lanjut diteruskan oleh sahabat-sahabat saya yang lain. Mahkamah Suri merupakan antara warisan ketara yang terdapat di Langkawi. Di sini, saya berikan maksud warisan ketara iaitu warisan yang kekal dilihat dan dipegang sama ada statik atau benda. Selain itu, warisan ketara ini ialah sesuatu yang tidak boleh dipindahkan. Sebagai contoh, monumen, tapak bersejarah atau bangunan. Mahkamah Suri merupakan warisan ketara di mana makam tersebut tidak dapat kita ubah dan tempat yang memiliki kisah sejarah yang tersendiri. Dan di dalam Mahkamah Suri tersebut, terdapat muzium yang juga tergolong dalam warisan ketara. Komuniti setempat sangat mengambil berat tentang penjagaan kawasan bersejarah ini kerana bagi mereka, Mahkamah Suri ini mempunyai nilai warisan yang tinggi terhadap diri mereka. Kota Masuri adalah merupakan tempat yang dipercayai di mana Masuri binti Pandak Maya dikuburkan di Pulau Langkawi, Kedah. Cerita rakyat menyatakan Masuri dikuburkan di tempat dia melepaskan nafas terakhirnya selepas dia dihukum bunuh di Padang Maksirat. Mahkamah Suri telah dibina semula dan dilengkapi dengan muzium, teater tradisional dan rumah kedah yang mewakili rumah binaan Langkawi yang popular ketika itu. Dikatakan dibina di atas bekas tapak rumah Masuri. Di dalam Mahkamah Suri juga terdapat Telaga Masuri di mana air telaga ini telah digunakan hingga ke akhir hayatnya dan juga telah digunakan untuk memandikan jenazah Masuri. Dan ada juga yang mengatakan bahawa air telaga ini dapat menyembuhkan penyakit kulit. Terdapat juga mini muzium dan di dalamnya terdapat pameran lukisan-lukisan serta penerangan mengikut turutan kehidupan Masuri yang telah difitnah. Terdapat banyak tempat sejarah yang dapat dikunjungi di dalam Mahkamah Suri. Dan kita sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah bertanggungjawab dalam memelihara warisan yang masih ada supaya dapat dijadikan iktibar dan pengajaran berdasarkan kisah sejarah terdahulu. Pelibatan komuniti dalam pemeliharaan warisan di Mahkamah Suri Langkawi, Kedah. Nilai warisan yang terdapat pada Mahkamah Suri ialah kepentingan sejarah hubungan atau perhubungan dengan sejarah Melayu. Komuniti setempat menyumbang kepada pengekalan dan penyebaran kisah Mahkamah Suri ini supaya kisah ini dapat diturunkan kepada generasi seterusnya. Lebih-lebih lagi, tapak ini mempunyai kepentingan dari segi nilai-nilainya, seperti nilai emosi yang meninggalkan kesan sejarah seperti nilai nostalgia dan nilai simbolik. Ini menjadi saksi dan sejarah kepada Langkawi. Seharusnya dipelihara untuk diingati kepada generasi akan datang dan seterusnya menjadi dan dijadikan iktibar. Penglibatan komuniti amat penting di dalam pengurusan, pembentukan dan juga untuk menjayakan usaha pembangunan sesebuah tapak. Ini kerana penglibatan komuniti dapat meningkatkan dan menurunkan pengetahuan dan penghayatan kepada penceritaan kisah Masuri kepada generasi seterusnya. Sehubungan dengan itu, komuniti juga memainkan peranan dalam mempertahankan tradisi dan warisan supaya identiti budaya Langkawi dapat dikekalkan. Ini kerana budaya kebangsaan
penting kepada masyarakat Melayu kerana melambangkan satu simbol identiti Melayu dan negara. Warisan membentuk identiti kepada komuniti setempat dan menimbulkan rasa memiliki warisan yang membentuk kepada rasa kekitaan. Gamat ialah perubatan tradisional Melayu yang diwarisi dan diturun-temurun masih berterusan menjadi satu kegiatan keusahawanan di Langkawi Kedah. Kita dapat lihat perusahaan gamat di Langkawi amat berkait rapat dengan usaha komuniti dalam nak pertahankan sambungan warisan itu dari masa ke semasa. Oleh itu, masyarakat Langkawi ini bersungguh-sungguh ceburi dalam bidang perubatan gamat ini dengan memajukan dan meningkatkan kualiti produk tradisional tersebut. Di samping itu, sebahagian komuniti di Langkawi terlibat secara langsung dalam usaha nak pemelihara gamat di Langkawi Kedah. Sebagai contoh, kita dapat lihat Ruh Zara Enterprise yang merupakan salah sebuah syarikat komuniti tempatan yang melibatkan secara langsung dalam usaha memperkenalkan gamat kepada umum dengan mencipta makanan inovasi iaitu biskut krepek coklat gamat. Yang kita lihat, tanpa adanya kerjasama komuniti, sesuatu warisan itu tidak akan kekal lama. Namun, batik di Langkawi ini mendapat sambutan yang hangat kerana masing-masing mempunyai nilai kerjasama yang baik dalam meningkatkan kualiti batik. Dalam pada itu, komuniti tempatan dan komuniti pihak kepentingan seperti pihak kerajaan maupun pihak swasta telah wujud di Langkawi. Okey, contoh penglibatan komuniti yang menjaga batik dengan memakai baju bertemakan batik pada hari yang ditetapkan. Ianya salah satu daripada cara komuniti memberi kerjasama dalam pemeliharaan batik warisan tidak ketara di telan zaman. Hal ini jelaslah penglibatan komuniti dilihat sebagai salah satu ataupun proses di mana dapat membantu untuk mewarisi ke generasi yang akan datang. Tasik Dayang Muti merupakan warisan semula jadi di Pulau Langkawi. Antara pelibatan komuniti untuk menjaga Tasik Dayang Muti ini adalah banyak masyarakat melibatkan diri mereka dalam sektor pelancongan. Tasik Dayang Muti adalah pulau yang unik dan menarik. Di Pulau Langkawi ini dapat menarik pelancong tempatan pergi melancong ke pulau tersebut. Terdapat juga banyak aktiviti yang boleh dilakukan di Tasik Dayang Muti ini. Hal ini dapat menarik masyarakat untuk datang melancong ke tasik tersebut dan dengan kedatangan pelancong ke tasik ini sentiasa dipelihara oleh masyarakat tempatan. Selain itu, penglibatan masyarakat di Tasik Dayang Muti ini adalah dalam sektor pekerjaan. Dengan adanya sektor pekerjaan di kawasan Tasik Dayang Muti ini dapat memelihara warisan semula jadi ini. Apabila ramai kedatangan pelancong yang datang ke tasik tersebut, sudah semestinya kaki tangan pekerjaan ini diperlukan. Tasik Dayang Muti ini terletak 6 km, sudah semestinya pengangkutan bot diperlukan untuk membawa pelancong. Oleh sebab itu, kaki tangan pekerjaan ini diperlukan di tasik tersebut. Seterusnya, terdapat juga masyarakat yang sentiasa prihatin terhadap penjagaan keaslian Tasik Dayang Muti ini. Terdapat setengah pihak yang ingin membuka sesebuah tempat penginapan atau restoran di kawasan Tasik Dayang Muti ini. Malah, terdapat individu yang telah mempertahankan agar projek tersebut tidak dijalankan kerana ia berkata bahawa jika pembangunan tersebut dijalankan di kawasan pulau tersebut akan hilangnya keaslian dan keunikan Tasik Dayang Muti ini, akan tercemar. Pulau Tuba merupakan salah satu warisan semula jadi yang terdapat di Langkawi. Pulau ini masih lagi didiami oleh penduduk setempat. Di kawasan ini terdapat bangunan asas seperti sekolah, balai polis, rumah ibadat, kedai-kedai, mesin ATM dan sebagainya.
ia terletak kira-kira 5 km dan mengambil masa kira-kira 20 minit untuk sampai menggunakan kapal yang terletak dari jeti. Pulau ini sangat penting dalam ekosistem hutan di samping menjana ekonomi penduduk sekitar melalui aktiviti pelancongan. Pulau ini sangat sesuai bagi individu ataupun kumpulan kecil yang suka melakukan aktiviti riadah seperti berkelah ataupun mandi-manda. Oleh kerana kawasan ini merupakan kawasan yang dikelilingi air, ia mempunyai lubuk ikan. Pada waktu petang pula, pengunjung boleh melakukan aktiviti rantai iaitu seperti berbasikal mengelilingi pulau. Melalui aktiviti sebegini, komuniti setempat dapat memperoleh pekerjaan iaitu sama ada sebagai pemandu pelancong ataupun penyewa kenderaan. Antara keistimewaan flora dan fauna yang terdapat di Pulau Tuba ini, pada sekitar bulan November dan Januari, kawasan pantai ini adalah sangat sesuai untuk melihat penghijrahan burung wak-wak. Apabila tiba musim bulan gelap, pengunjung yang bertuah akan dapat melihat kehadiran kumpulan kelip-kelip yang berada dalam lingkungan kira-kira 100 meter dari kawasan pekan Pulau Tuba. Antara faktor yang menyebabkan komuniti mula melibatkan diri dalam usaha pemeliharaan di Langkawi. Keadaan ini telah memberi peluang kepada masyarakat untuk mula mencuburi dalam bidang ini. Menyedari Langkawi sebagai pusat pelancongan, pengusaha-pengusaha di Langkawi itu sendiri mula menyusun langkah mereka untuk mengenalkan warisan kepada pelancong di samping nak menjana pendapatan mereka itu sendiri. Misalnya kita dapat lihat minyak gamat yang menjadi produk pelancongan yang paling popular di Langkawi. Hal ini disebabkan masyarakat berusaha melihara dan mengekalkan cara perbuatan gamat tradisional itu yang telah diturunkan sejak turun-temurun. Jika kita melawat pengusahaan gamat yang dikenali sebagai Nusantara Gamat, mereka masih menggunakan kayu api dalam melakukan proses memasak minyak gamat itu. Samping itu, dia dapat mengekalkan keaslian aroma, bau minyak gamat itu sendiri. Antara langkah-langkah tersebut ialah dengan memperluaskan lagi penglibatan komuniti kepada semua program pemeliharaan yang dijalankan dan bukan hanya kepada pihak yang tertentu sahaja. Ini kerana pihak ataupun komuniti yang terlibat hanyalah yang mempunyai jawatan di dalam persatuan tersebut. Selain itu, terdapat juga bilangan komuniti yang berminat terhadap kerja pemeliharaan tersebut tetapi tidak dilibatkan kerana hanya tertumpu kepada pihak tertentu sahaja seperti pihak pengurusan, ahli akademik dan kontraktor. Selain itu, mengadakan kempen kesedaran ataupun seminar kepada semua komuniti terutamanya di Langkawi terhadap kepentingan dalam penjagaan warisan. Hal ini kerana saya percaya dan yakin bahawa masih kurangnya lagi kesedaran terhadap komuniti dalam kepentingan penjagaan warisan ini. Jadi, dengan pelibatan kempen kesedaran ataupun seminar ini, saya juga yakin bahawa ia akan dapat mengeratkan lagi kerjasama antara komuniti dan juga pihak pengurusan dalam menjaga ataupun menguruskan warisan budaya di Langkawi ini. Akhir sekali, langkah-langkah bagi meningkatkan lagi komuniti terhadap kerja pemeliharaan di Langkawi ini ialah dengan memberikan dana ataupun bantuan kepada mana-mana persatuan yang terlibat secara langsung ataupun secara tidak langsung terhadap pemeliharaan di Langkawi ini. Hal ini kerana bagi menampung kos-kos yang tinggi terhadap kerja-kerja pemeliharaan ini. Dengan ini, saya yakin bahawa dengan dana atau bantuan yang mencukupi, saya yakin bahawa kerja-kerja pemeliharaan di Langkawi ini akan setanding dengan kerja-kerja pemeliharaan di negara luar. Kesimpulannya, penglibatan komuniti dalam pemeliharaan warisan jelas memaparkan bahawa masyarakat saling bekerjasama untuk menjaga warisan yang terdapat di Langkawi. Oleh itu, jelaslah di sini bahawa komuniti merupakan tulang belakang kepada kejayaan Langkawi pada waktu ini. Sekian, terima kasih.